Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini, dalam video kali ini kita ingin ulaskan satu isu yang cukup panas, cukup sensitif dan cukup menggoncang lanskap politik negara, terutamanya di negeri Sabah. Isu yang mungkin buat sesetengah pihak tidak senang duduk, tetapi bagi rakyat Sabah ini adalah soal marwah, soal hak, soal identity. Ya, kita bercakap tentang slogan yang semakin kerap kita dengar sekarang ini, yaitu Sabah untuk Sabahan. Baru-baru ini, Timbalan Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, tampil mempertahankan slogan ini dengan nada yang cukup tegas. Beliau kata, Sabah untuk Sabahan bukanlah retorik politik semata-mata, bukan juga sentimen anti persekutuan, tetapi ini adalah satu pendirian yang sah berasaskan kepada fakta sejarah, integriti perlembagaan dan juga marwah politik negeri Sabah. Menurut beliau, Sabah bukan negeri bawahan. Sabah adalah rakan setara yang bersama-sama membentuk Malaysia pada 1963 bersama Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Nah, kenyataan ini memang betul pun. Sebab kalau kita tengok balik dokumen asal pembentukan Malaysia, Perjanjian Malaysia 1963 atau yang lebih kita kenali sebagai MA 63, jelas menunjukkan bahwa Sabah dan Sarawak adalah entiti bebas yang bersetuju untuk menyertai satu persekutuan, bukan untuk jadi negeri bawahan. Laporan ICG ataupun Intergovernmental Committee juga merakamkan kebimbangan awal rakyat Sabah ketika itu terhadap pengaruh dan dominasi Kuala Lumpur. Dan oleh itu mereka diberi jaminan autonomi dalam pelbagai aspek termasuklah immigration, pendidikan dan juga keuangan. Tetapi persoalannya sekarang sejauh mana janji-janji itu ditunaikan. Dr. Jeffrey menyebut banyak perkara yang menurut beliau telah menafikan hak rakyat Sabah. Contohnya, hasil minyak dan gas Sabah diserahkan kepada Petronas sejak tahun 1976 tanpa persetujuan menyeluruh dari rakyat Sabah. Lebih parah, status Sabah sebagai negara di dalam perlembagaan juga telah dipadam dan diganti dengan hanya negeri. Satu bentuk penurunan taraf yang tidak adil dan tidak dihormati, katanya. Bukan itu sahaja, beliau juga mendakwa bahwa wujudnya Projek IC yang menyebabkan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu pendatang tanpa izin diberikan kad pengenalan secara tidak sah sekaligus mengubah demografi politik dan sosial negeri ini secara kekal. Ramai yang percaya ini bukan teori konspirasi sebab sudah ada banyak siasatan dan testimoni yang membongkar kewujudan Projek IC sejak era 90-an lagi. Beliau turut membangkitkan isu giliran Ketua Menteri Sabah yang ditentukan oleh parti-parti dari Semenanjung. Seolah-olah Sabah ini satu papan catur politik. Hutan dan tanah diberikan kepada entiti luar yang memperkayakan orang lain dan bukan orang ataupun rakyat tempatan. Jawatan persekutuan di Sabah juga didominasi oleh penjawat awam dari Semenanjung, sedangkan janji Borneoisasi belum terlaksana dengan baik. Dan jangan kita lupa juga, infrastruktur Sabah dari jalan raya, bekalan air, hinggalah sistem kesihatan ketinggalan berdekat lamanya berbanding dengan Semenanjung. Lepas semua ini, kata Jeffrey, kita disuruh diam. Disuruh terima sahaja perjanjian-perjanjian yang tidak dipenuhi. Bahkan kita ditegur karena melaungkan Sabah untuk Sabahan. Di mana logiknya itu? Coba kita pikir. Lepas semua ini, kata Jeffrey, kita disuruh diam. Memang kiranya tidak logik bagi saya. Dan seterusnya, yang menariknya, kenyataan Jeffrey ini datang sebagai respon kepada teguran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahwa slogan tersebut tidak sepatutnya digunakan menjelang pilihan raya negeri ke-17 kerana tidak selari dengan aspirasi kerajaan perpaduan. Tetapi bagi rakyat Sabah ini bukan soal pilihan raya, ini adalah soal perjuangan. Perjuangan yang tertangguh sejak lebih 60 tahun. Jaferi Jomion,
bekas Ketua Bahagian Star Kepayan, juga tampil menyatakan sokongan penuh kepada Jeffrey. Beliau kata ini bukanlah isu perkauman dan ini juga bukan isu politik 3R. Tapi ini adalah suara rakyat yang mahukan keadilan, yang mahu hak yang dijanjikan pada tahun 1963 dikembalikan. Dia juga menyelar pemimpin nasional yang terus bermain dengan sentimen bangsa dan agama, sedangkan rakyat Sabah hanya mahukan hak mereka di tanah mereka sendiri. Jafari juga menegaskan bahwa kestabilan nasional tidak akan wujud selagi suara rakyat Sabah dan Sarawak terus dipinggirkan. Beliau menyeru seluruh rakyat Sabah supaya bersatu dan jangan takut bersuara. Kalau kita terus diam, katanya, maka hak kita akan terus lagi tergadai. Jadi persoalan yang besar sekarang, adakah ini masa untuk Sabah menentukan hala tujunya sendiri? Adakah slogan Sabah untuk Sabahan ini satu bentuk kebangkitan rakyat terhadap ketidakadilan ataupun sebenarnya satu bentuk nasionalisme baru yang boleh mencetuskan gelombang yang lebih besar? Dan ya, kita juga kena tanya, adakah slogan ini akan menjadi modal politik untuk PRN17? Atau adakah ia benar-benar lahir dari hati rakyat yang sudah muak dengan janji-janji kosong? Lagi satu, bila kita dengar Jeffrey Kitingan berkata, kita akan terus bekerja sama dengan Putrajaya selagi ia bermanfaat untuk Sabah. Itu bermakna beliau tidak jugalah menolak persekutuan bulat-bulat, tetapi beliau menolak ketidakadilan. Jadi kenapa ada pemimpin dari pusat yang begitu resah dengan slogan ini? Takkan mereka takut yang kuasa mereka tergugat? Untuk apa takutkan? Dan yang paling panas, adakah ini permulaan kepada suara yang lebih kuat? Suara yang mungkin akan menyebut perkataan paling ditakuti oleh persekutuan. Apakah perkataan itu? Mungkin pemisahan? Nah, siapa tahu. Sebelum Anda melenting ataupun cepat buat kesimpulan, kita kena ingat, Singapura juga dulu pun sebahagian dari Malaysia. Tetapi bila suara mereka tidak dihormati, mereka ambil jalan sendiri. Dan hari ini kita juga boleh lihat di mana mereka berada. Jadi penonton, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, kami ingin tahu apakah pandangan Anda semua. Adakah rakyat Sabah berhak menuntut hak mereka sepenuhnya? Atau adakah ini sekadar retorik politik menjelang pilihan raya? Coba tuliskan atau coba ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Kita buka medan perbincangan ini seluas-luasnya. Tidak kiralah kalau kamu dari Sabah kah, dari Sarawak kah, ataupun dari Semenanjung, suara Anda sangat penting. Tapi yang paling penting, hormat pada suara Borneo mestilah diberi. Baiklah kawan-kawan semua, kalau Anda suka konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, share video ini ke seluruh Malaysia, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Kita akan terus kupas isu-isu berani macam ini, yang mungkin orang lain takut mahu sentuh. Baiklah, sampai kita jumpa lagi. Ingat, Malaysia bukan hanya di Kuala Lumpur, Malaysia juga Sabah, Malaysia juga Sarawak, dan suara Borneo tidak lagi boleh didiamkan. Salam sejahtera, salam perjuangan. Sekian saja semua. Terima kasih.